Bendera putih perlu bantuan. Bendera oranye perlukan bantuan. Kapal pun naikkan bendera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aku Fakir Tokai. Welcome to my channel. Kita sembang santai cerita tentang tentera. Korang semua apa khabar? Aku harap korang berada dalam keadaan baik. Kepada yang baru sampai ke channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Untuk makluman korang, aku seorang pesara tentera. Jadi aku kongsikan cerita-cerita berkenaan tentera. Kepada yang belum subscribe, aku harap korang boleh subscribe. Yang dah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Jadi kebelakangan ni berlaku perang bendera. Isu mengibarkan bendera ni berluas-luasa. Bendera putih lah, bendera hijau lah, bendera merah lah, bendera orange lah, dengan berbagai-bagai makna. Tapi tahu tak korang, kapal-kapal dah lama menggunakan bendera ni, mengibarkan bendera sebagai menghantar isyarat ataupun sebagai salah satu cara untuk berkomunikasi. Bendera-bendera ni bukan hanya digunakan oleh kapal-kapal perang ataupun kapal milik tentera, tapi digunakan secara luas oleh semua kapal-kapal di seluruh dunia. Maknanya ia adalah satu bahasa international lah, ataupun bahasa antarabangsa yang difahami oleh semua orang. Ia tak sama macam isu bendera putih yang tengah berlaku dekat Malaysia ni. Baru naikkan bendera putih dah macam-macam taksiran. Motif politik lah, minta bantuan lah, itulah, inilah. Banyak makna yang ditafsir secara sesuka hati. Tapi untuk isyarat bendera yang digunakan oleh kapal-kapal, makna dia adalah standard, maknanya sama. Mana-mana kapal tengok pun dia akan faham. Jadi aku akan jelaskan kepada korang dalam video hari ni apa makna-makna bendera ni dan apa kegunaan dia. Okey? Sebenarnya komunikasi menggunakan bendera oleh kapal-kapal ni telah wujud sejak sekian lama, terutamanya sebelum wujudnya teknologi gelombang radio. Bila dah ada gelombang radio tu lebih mudahlah berkomunikasi guna radio kan. Tapi sebelum tu penggunaan bendera ni memang digunakan secara meluas. Sekarang ni pun masih digunakan lagi, tapi kurang digunakan, namun kepentingannya tetap relevan. Bendera ni biasanya dikibarkan pada tiang mas ataupun tiang kapal itulah, supaya ia boleh dilihat daripada jauh. Bendera yang dikibarkan ni terdapat dalam pelbagai warna dan dalam pelbagai bentuk. Maknanya warna dia pun macam bendera. Ada bendera warna tu, ada bendera warna ni, dan ada yang bendera yang campur-campur warna. Bentuk dia pun macam-macam. Ada yang 3 segi, ada yang 4 segi. Bermacam-macam warna dan bentuk. Setiap satu bendera ni pun membawa maksud yang tersendiri, maksud antarabangsa yang tersendiri. Dan untuk tentera laut, ia boleh ditafsirkan melalui dua makna. Sama ada makna international ataupun makna antarabangsa, yang mana digunakan juga oleh kapal-kapal bukan tentera, ataupun makna-makna tentera. Jadi kalau tentera laut yang gunakan isyarat bendera ni pada kapalnya, maka ia boleh ditafsirkan dengan dua cara, iaitu cara antarabangsa ataupun dengan cara makna yang ketenteraan. Tapi makna antarabangsa ni jelaslah semua orang boleh faham. Semua orang yang dalam industri kapal ataupun dunia maritim ni boleh faham. Makna ketenteraan ni kalau dalam tentera laut Malaysia, tentera laut Diraja Malaysia je yang faham, sebab rujukan dia tu hanya tentera laut Diraja Malaysia saja yang guna. Nanti aku akan terangkan lebih lanjut. Seperti yang aku terangkan tadi, untuk makna-makna antarabangsa bagi bendera ni, maknanya telah jelas. Seluruh komuniti maritim ataupun komuniti laut faham tentang maksud yang tersirat setiap kali sesuatu bendera itu dikibarkan. Jadi apabila sebuah kapal itu mengibarkannya, ia membawa maksud yang sama. Tak kira lah dia kapal perang ke, kapal dagang ke, kapal layar je. Bila dikibarkan bendera ni, maksudnya adalah sama. Maksud-maksud bagi bendera ni memang telah tercatat dalam International Code of Signal. Korang boleh google lah International Code of Signal. Dalam tu dia ada tunjuk gambar bendera-bendera tersebut dan juga makna-makna dia. Bendera-bendera ni juga boleh dikibarkan secara kombinasi ataupun lebih daripada satu bendera. Kalau kombinasi dia ada maksud lain. Kalau ada dua bendera, dia membawa maksud, ada dua aktiviti ataupun ada dua isyarat lain yang ingin disampaikan oleh kapal yang mengibarkan bendera tersebut. Jadi aku akan kongsikan sedikit makna-makna bendera ni mengikut International Code Flag. Korang boleh google sendirilah untuk cek makna dia. Jadi aku kongsikan sikit sebagai contoh. Yang pertama sekali, bendera Alpha bermakna kapal tu ada diver tengah buat operation. Yang kedua, bendera Bravo,
kapal tengah menguruskan bahan letupan. Kita pergi secara random lah Untuk bendera H ataupun hotel ni bermaksud ada pilot on board. Atas kapal tu ada pilot. Ini bukan maksudnya pilot yang bawa kapal terbang tu, pilot kapal. Bendera Juliet sama ada kapal tu tengah terbakar ataupun membawa kargo yang berbahaya. Bendera Oscar, bendera ni selalu juga dinaikkan bila kita buat latihan man overboard ataupun bermakna ada orang jatuh kapal. Kemudian kita ada Victor untuk memaklumkan saya memerlukan bantuan. Kita ada Whiskey untuk memaklumkan kapal tu memerlukan bantuan perubatan. Macam-macam lagi lah. Lain bendera, lain maknanya. Jadi untuk makna yang penuh, senarai yang penuh, korang boleh check dekat International Code Signal. Selain daripada alfabet, iaitu A, B, C sampai Z, nombor, numerik pun ada dia punya bendera sendiri dan juga beberapa bendera lain lah. Macam yang aku terangkan tadi, selain daripada maksud-maksud international, pihak tentera laut juga menggunakan bendera yang sama untuk komunikasi secara taktikal di antara kapal-kapal. Jadi macam mana bendera ni digunakan untuk komunikasi taktikal tentera ni? Cara dia mudah aja. Dia naikkan je lah bendera tu dan kombinasi bendera. Jadi dia akan susun 2-3 bendera. Dia naikkan. Cara dia susun bendera tu lah yang membawa maksud taktikal, yang mana kapal satu lagi boleh tafsirkan kerana kedua-dua kapal daripada tentera laut yang sama, biasanya dia ada kerujukan untuk menerangkan maksud bendera yang dinaikkan tadi. Jadi penerangan aku ni tak ada rahsia pun. Aku tak cerita pun makna-makna bendera tu dalam tentera kan. Dan aku tak ingat pun kombinasi ni terlalu banyak. Buku dia tebal, beberapa buku mengikut jenis-jenis komunikasi. Dan macam dalam tentera laut, ada kepakaran tertentu saja yang belajar untuk tafsirkan kod-kod bendera ni. Dalam tentera laut kita, tentera laut Diraja Malaysia, kepakaran kom yang tahu tafsirkan. Tak semua tentera laut nampak bendera tu dan faham. Kalau maksud-maksud yang mudah seperti yang aku terangkan tadi, Alpha, Bravo, Charlie, Delta tu normal lah, banyak orang yang faham. Tapi kalau dah start naik 4-5 bendera, kiri kanan mas tu naik bendera macam ni kan, susah nak tafsir. Hanya kepakaran kom saja yang tak sih. Tu pun ada yang kena buka buku tu. Okey, jadi basically itulah kegunaan bendera di dalam dunia pelautan, sama ada kapal-kapal antarabangsa ataupun tentera laut. Dan pada masa yang sama, bendera ni juga boleh dinaikkan sebagai hiasan pada hari-hari perayaan, hari-hari kebesaran. Jika ada majlis-majlis tertentu macam hari keputeraan, hari kemerdekaan atau hari kebangsaan, hari ulang tahun tentera laut, ataupun kalau tuan-tuan yang pernah pergi melawat kapal-kapal ketika hari terbuka armada kan, sebelum COVID-19 dulu kan, setiap tahun setiap kali sambutan hari tentera laut tu kan, ulang tahun akan ada hari terbuka armada, kapal-kapal dibuka untuk lawatan. Kapal-kapal ni pun dia kibar bendera tu penuh satu kapal. Yang tu dia tak ada lah makna, dia lebih kepada perhiasan kepada kapal tersebut. Kapal bukan ada cara untuk hiaskan, nak make up naik bendera lah, nampak cantik. Bila waktu malam, bendera-bendera ni digantikan dengan lampu supaya kapal nampak cantik. Jadi itu serba sedikit perkongsian aku berkaitan bendera. Tapi aku cerita pasal bendera di kapal lah, pasal isu-isu bendera yang dikibarkan untuk minta bantuan kemudian diputar belitkan oleh pelbagai pihak ni, kita harap tak berlanjutan lah Jadi sampai di sini saja perkongsian aku untuk kali ini. Kepada yang belum subscribe, aku harap korang boleh subscribe, komen dan like. Aku juga nak dengar pandangan korang tentang isu-isu semasa di ruangan komen. Kita jumpa lagi di dalam video akan datang. Aku Fakin Tokai. Terima kasih. Assalamualaikum.